Kita teruskan pada Haikal untuk tajuk 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Okey, dipersilakan Haikal. Terima kasih Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada cikgu dan semua pelajar. Jadi hari ini saya akan membentangkan salah satu subtopik bab 9 Dasar Luar Malaysia iaitu 9.6 iaitu Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Jadi sedikit saya nak cerita pada logo ASEAN ini dia menunjukkan 10 tangkai padi yang melambangkan impian pengasasan ASEAN iaitu 10 buah negara yang diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan. Moto ASEAN ialah keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian dan kemakmuran. Baik, Malaysia merupakan antara ahli terawal dalam ASEAN, dalam penubuhan ASEAN. Mukadimah untuk subtopik ini ialah Malaysia memberikan pandangan yang serius dalam hubungannya dengan negara serantau. Malaysia berpandangan bahawa keselamatan dan keutuhan masa hadapan negara berkaitan rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin selagi jirannya hidup berpecah belah. Pelibatan Malaysia dalam negara serantau membolehkan negara kita menjadi anggota ASEAN yang memberikan manfaat dalam ekonomi, sosial dan politik. Pelibatan Malaysia. Sebelum tertubuhnya ASEAN, terdapat beberapa persatuan yang ditubuhkan terlebih dahulu, iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASA ditubuhkan pada 31 Julai 1961. Ia merupakan gabungan pertama yang melibatkan 3 buah negara dari Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Jadi pada tahun 1963, persefahaman membabitkan Malaysia, Filipina dan Indonesia atau Mafilindo diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Namun begitu, persatuan atau Mafilindo ini gagal dalam mencapai matlamatnya. Dalam usaha untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan, maka diwujudkan ASEAN pada 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggotai oleh 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. Kemudian, ASEAN menerima 5 lagi anggota baharu iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Jadi penubuhan ASEAN ini dia telah dianggap sebagai sebuah kejayaan yang cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Seterusnya iaitu kita pergi kepada zon aman, bebas dan berkecuali ataupun dalam bahasa Inggeris dia Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOFAN. Deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality ataupun Zon aman, bebas dan berkecuali, ia juga dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur kerana ia diumumkan pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini dia menjadi subjek yang paling penting yang dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN. Jadi dalam ZOFAN ini, dia merupakan langkah Malaysia dalam menjalinkan hubungan erat dengan China, negara China yang turut dilihat sebagai sebahagian daripada pengisian konsep ZOFAN ini. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global. Jadi ZOFAN, langkah ini juga termasuklah untuk mendapatkan pengiktirafan daripada negara-negara kuasa besar seperti
Amerika Syarikat, Rusia dan China. Seterusnya kita pergi kepada penyelesaian konflik serantau. Malaysia terlibat secara aktif untuk mencari penyelesaian dalam konflik politik yang berlaku di Indo-China, terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Konflik di Vietnam dan Kemboja ini dia berkaitan dengan ancaman oleh komunis dan ancaman pelarian. Jadi Malaysia menyeru agar negara kuasa besar untuk tidak mencampur tangan dalam isu yang terjadi di Vietnam. Manakala isu di Kemboja pula dapat dan berjaya diselesaikan melalui pilihan raya yang diadakan pada tahun 1993. Malaysia juga turut menghantar pasukan pengaman di bawah PBB iaitu misi UNTAC iaitu United Nations Transitional Authority in Cambodia. Sekarang kita pergi ke kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang Malaysia yang penting. Kerjasama ekonomi ASEAN telah bermula sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Projek Industri ASEAN atau AIP telah pun dimulakan. Antara projek yang berjaya melalui projek AIP ini ialah termasuk pengeluaran baja urea di Indonesia pada tahun 1984 dan di Malaysia pada 1986. Pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina serta penghasilan serbuk soda di Thailand juga berjaya dilaksanakan dengan projek AIP. Potensi perdagangan antara negara ASEAN yang besar menyebabkan Malaysia mempromosikan dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Sokongan ini diharap mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas seperti penggunaan mata wang ASEAN. Dalam meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN, beberapa insentif dilaksanakan termasuklah melalui sistem keutamaan perdagangan atau SKP yang dicadangkan pada tahun 1976 dan berjaya dilaksanakan pada 1978. Pemotongan cukai barangan dilakukan melalui skim SKP ini. Malaysia menawarkan pemotongan cukai ke atas pelbagai jenis produk keluaran negara anggota ASEAN. Yang terakhir sekali adalah kerjasama sosial. Malaysia menjalinkan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Ministers of Education Organisation atau SEAMEO iaitu Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan dengan pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Centre for Education in Science and Mathematics atau RECSAM ataupun bahasa Melayu dia Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik yang telah ditubuhkan di Pulau Pinang. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Selain itu, apa yang kita boleh lihat melalui kerjasama sosial ialah sukan C dilaksanakan untuk menjalin kerjasama dalam sukan di Asia Tenggara. Sukan C, Malaysia pernah menganjurkannya, antara yang terkini adalah pada tahun 2017. Jadi, natijah dan konklusi Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ialah Malaysia merupakan antara pelopor kepada penubuhan ASEAN dan aktif dalam penubuhan ini sehingga kini. Sejak penubuhannya, ASEAN berjaya membuktikan kejayaannya dalam pelbagai bidang dan dihormati oleh pihak luar sebagai sebuah organisasi yang sangat penting di rantau Asia Tenggara.
Pelibatan Malaysia yang aktif dalam pertubuhan ini menunjukkan semangat persahabatan serantau yang kukuh dan sangat penting kepada kemakmuran serta kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah Haikal, terima kasih. Okey, pembentangan yang sangat jelas. Lepas tu slide yang menarik. Okey. Yang penting pembentangan yang jelas.